Okay, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak ajar macam mana untuk mencari objek di bawah suatu pembesaran. Okey, jadi kita tengok dulu apakah nota yang penting. Okey, yang pertama, satu faktor skala itu dia merujuk kepada objek dan jarak dari pusat ke setiap titik objek. Okey, satu faktor skala itu dia merujuk kepada objek itu sendiri dan jarak dari pusat ke setiap titik objek. Yang kedua, faktor skala positif. Okey, untuk faktor skala positif, image dan objek. Maksudnya objek dan image itu dia akan berada pada satu kawasan yang sama. Dan sekiranya faktor skala itu negatif, image dan objek itu akan berada dalam kawasan yang bertentangan. Okey, kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan di sini. Macam mana kita nak cari objek di bawah satu pembesaran. Okey, lukis objek bagi setiap image yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P. Okey, pusat P, ini adalah pusat P. Okey, ini adalah pusat P. Berdasarkan faktor skala yang diberi. Okey, ini adalah faktor skala yang diberi. Okey. Dan ini adalah image lah kerana dia nak objek. So kita cari objek bermaksud ini adalah image. Okey, jadi ini adalah image. Okey, sekarang kalau kita tengok kepada faktor skala, okey, kita tengok faktor skala ini dia adalah positif. Maka dia akan berada pada satu kawasan dengan image. Objek dan image berada dalam satu kawasan. Okey, ini ya, nota yang ini tadi. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok kat sini, ini adalah pusat. Jadi bermaksud objek dan image ini adalah kawasan dia. Dia kawasan ni pemisah dia adalah pusat. Okey, maksudnya kalau image berada di sini, objek juga akan berada di sebelah sini. Okey, objek juga akan berada di sebelah sinilah. Jadi kita tahu bahawa satu faktor skala untuk objek, satu faktor skala merujuk kepada objek. Okey, objek itu adalah satu faktor skala. Jadi sekarang yang diberi ini 3/4 ini merujuk kepada faktor skala image. Okey, faktor skala image. Okey, kalau faktor skala objek, untuk objek, nilai dia 1. Okey, kita tahu kan? Satu faktor skala untuk objek. Okey, ini faktor skala untuk objek. Nilai dia adalah 1. Jadi kat sini, kalau image 3/4, objek 4/4 lah menunjukkan 1. Kan? Okey, objek 4/4 kerana dia menunjukkan 1. Jadi kat sini, cara mudah yang kita nak buat, kita tengok sini. Kita tengok ini merujuk kepada 3/4 sebab ini adalah image. Ini merujuk kepada jarak dari pusat ke titik. Ini adalah pusat, titik. Titik, titik, titik. Kita ada 4 titik kat sini. Cikgu label titik ni. Okey. Jarak dia ada 6 kotak kan. So dia 3/4. Jadi 6 kotak ni kita bahagi 3 lah. Sebab dia kata 3/4. Jadi kita bahagi 3. 1. Okey, so kita ada 3 bahagian. Betul tak? Jadi, kita tahu bahawa untuk cari image dan objek dia berada pada satu garis yang sama. Kita sambungkan garis-garis ni. Okey. Okey. Garis ini guideline untuk kita nak tentukan titik saja. Okey, jadi sekarang kita tengok dari sini ke sini ada 6. So kita kena bagi 3 sebab dia 3/4. Di mana 4/4? Dah ini 1, 2, 3. Inilah 4/4 yang mewakili kepada titik image. Titik objek A. Ini image. Okey, image cikgu tanda sebagai ada tanda. Ini titik objek A. Okey, seterusnya kita tengok B. B pun sama. Kalau kita tengok, kita bahagi 3 juga. Sebab dia kan image 3/4. So kita bahagi 3. 1, 2, 1, 2, 3. Jadi objek dia kat sini lah. Untuk B. Okey, sini B. Kita tanda dia sebagai B lah. Okey, untuk C. Kalau kita tengok, kita bahagi 3 kan. Kita nampak 1, 2, 3. Jadi yang keempat dia kat mana? Kat sini. Okey, ini adalah C objek. Dan yang ini 1, 2, 3. Yang keempat dia adalah di sini. Okey, ini adalah D objek. Okey, apabila kita dah dapat jawapan itu, maka kita untuk D sebab dia ada D kan. D apabila dia berada di pusat, jadi kosong kan. Jadi image dia tetap di sini. Objek dia tetap di situlah pada D juga. Okey, jadi di manakah objek bagi image ini? Objek ini, okey, cikgu buat dengan marker pen biru ni. Harap nampak lah. Okey, so dia bertindang jugalah dengan
image objek itu lebih besar daripada image, dan image kalau kita tengok sini dia berada di dalam objek. Okey. Jadi A, B, C, D. Okey, ini pusat. Maaf, pusat tadi. Okey, jadi ini adalah image yang luar ni. Okey, ini adalah ini adalah objek. Okey, bagi image ini. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, untuk soalan B, dia bagi faktor skala negatif. Okey, kita tahu bahawa bila faktor skala negatif, sebagaimana nota yang cikgu bacakan tadi, image berada kawasan yang bertentangan dengan objek. Maksudnya kalau ini sempadan positif, ini image. Okey, ini adalah image, yang diberi adalah image kerana kita nak cari objek. Kalau positif, objek dan image berada dalam kawasan yang sama. Ini sempadan, dia berada di sinilah. Kalau positif. Oleh kerana dia negatif, maka dia akan berada di sebelah sini. Okey, jadi sekarang apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita gariskan dahulu. Okey, kita gariskan setiap titik dengan pusat. Okey, kita gariskan. Okey, kita gariskan. Ini sebagainya guideline untuk kita lah, sahajalah sebenarnya. Okey. Okey, jadi di sini ini adalah guideline sahaja murid-murid untuk kita nak hala ke mana. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok pada garis ni, titik ini dia akan berada pada garis yang kita garis tadilah, di image dia. Dia akan berada di sini kerana dia negatif dan dia berlawanan. Kalau titik ini, dia akan berada di garisan itu. Kalau titik ini, dia akan berada di garisan ini. Itu cerita dia lah. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok dia negatif. Apa yang kita tahu, satu faktor skala adalah jarak. Okey, jarak dari pusat ke objek. Okey, dari pusat ke objek. Sekarang objek di sini. Satu faktor skala. Tetapi, okey, oleh kerana kita nak negatif, okey, ini yang diberi adalah image. Kita kena ingat, faktor skala yang diberi adalah image. Dan di sini dia negatif. Okey, image di sini negatif. Ini bermaksud negatif setengah. Faktor skala dia untuk titik ini, dia negatif setengah. Okey. Ini, okey, contoh titik ini. Cikgu ambil titik, okey, cikgu label. A, B, C, D, E. Okey, ini merujuk kepada faktor skala dia negatif setengah. Untuk inilah, untuk panjang ini. Okey, untuk jarak ini, dia adalah negatif setengah. Okey, jadi kalau maksudnya satu faktor skala, dia mesti 1. Okey, ingat dia 1. Maksudnya 2 kali ganda daripada setengah lah jarak. Daripada pusat. Okey, jadi sekarang cara mudah kita nak buat ialah negatif setengah ini mewakili jarak dari pusat ke sini. Okey, cikgu buat untuk titik A dahulu. Okey, kita kira. Cara mudah nak kira, kita kira kotak. Buat macam translasi. Okey, untuk A, kita kira 1, 2, 3. Okey, ke bawah. 1, 2, 3. Okey, maksudnya pergerakan dia 3, 3. Ini merujuk kepada negatif setengah faktor skala. Okey, untuk sebelah sini dia akan jadi negatif 3, 3 ini akan jadi setengah faktor skala. Okey, untuk sebelah sini setengah, tak ada negatif sebab dia positif kan. Okey, jadi sekarang kita nak satu faktor skala. Bermaksud berganda 2 lah kita kena gerakkan. Kalau ini negatif 3, kalau ini pergerakan dia 3 ke kanan, 3 ke bawah. Di sini dia akan bergerak 6 ke kanan lah. 1, 2, 3. 3 ini merujuk kepada setengah. Kita nak 1 sebab objek 1 faktor skala. Okey, jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Dan, okey, garisan dia ini kan. So, kita kena naik ke atas lah. Naik ke atas. Kita kena naik ke atas berapa?
Jadi kita perlu naik ke atas 6. Jadi kita naik ke atas 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A itu akan berada di sini. A objek. Ini merujuk kepada image. Okey. Seterusnya kita buat untuk E. Untuk E kita tengok 1, 2, 1. Bermaksud dia akan bergerak. 2 akan berganda 2 lah. Kerana ini setengah. Kita nak 1. Maksudnya dapat 1 setengah kena kali 2 kan. Okey. Jadi 2. 1, 2, 1. Sorry. Jadi dia akan bergerak 4, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. So, titik E akan berada di sini. Okey, apa kata dengan titik D? D, macam mana pergerakan dia? D dia akan bergerak. Tengok, 1, 2, 3, 1. Bermaksud, dia akan bergerak 6, 2. Jadi, kita gerakkan dia. Okey, kita tengok line dia di mana? Di sini. So, kita gerakkan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Jadi, D akan berada di sini. Okey, D. C pula. C kalau kita tengok kat sini, dia berada di sebelah D. Betul? Okey. Jadi, kalau yang nampak, terus nampak lah. Tapi tak apa, cikgu tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 1. So, dia mesti 5 darab 2, 10. So, dia akan jadi 10, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Okey, dia akan berada di sini C. Okey. Okey, dan apa yang kita belum buat ialah B. B mesti dia berada di atas C kan. Okey, so kat sinilah kita tengok kita dah boleh agak dah. So B adalah di sini. Okey, B ini tak ada ya. Okey, B kat situ. Jadi apabila kita dah dapat keseluruhan titik, maka kita sambungkan titik-titik ni. Okey. Jadi di sini kita dapat objek di bawah faktor skala objek bagi image. Okey, bagi image ini dengan faktor skala negatif 1/2. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini adalah objek. Objek dia mesti besar separuh daripada image. Sini kalau kita tengok 1, 2, 3, 4. Sini mesti kena ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dia bertentangan kerana image dia adalah negatif. Okey, itu saja daripada cikgu.